يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pimpinan surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama kita luangkan masa untuk seketika mendengar perkongsian daripada hadis Nabi SAW yang insya-Allah akan saya kongsikan selepas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi SAW yang direkodkan antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis yang diletakkan pada nombor 11, hadis yang ke-11 daripada 40 hadis ataupun 50 hadis Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Hadisnya berbunyi, Anil Hasan ibn Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan baginda radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, mengatakan ia hadis hasan lagi sahih. Hadis yang pendek, akan tetapi diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebagai antara hadis-hadis yang penting, kerana hadis ini termasuk daripada kesempurnaan akhlak. Ya, dia akan menceritakan berkaitan dengan kesempurnaan akhlak. Ya. Hadis ini Ibn Rajab menulis adalah sebahagian daripada sebuah hadis yang panjang. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain terdapat lafaz tambahan, iaitu fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Yang bermaksud, sesungguhnya benar itu ketenangan dan sesungguhnya dusta itu keraguan. Ya. Iaitu perkara benar itu menenangkan hati, ya, dan perkara tipu itu pasti akan meragukan hati. Ya. Maksudnya hadis ini membincangkan perkara akhlak yang lebih tinggi daripada perbincangan hukum. Ya. Iaitu contoh, kalau orang bincang tentang hukum, ada perkara yang boleh ataupun ada perkara yang harus. Ya. Tetapi hadis ini membawa satu perbincangan yang lebih tinggi daripada perkara tersebut. Kalaupun harus, akan tetapi tidak ada manfaat, sia-sia tapi harus, maka meninggalkan perkara tersebut lebih baik. Ya. Kita bagi contoh macam mana? Ya. Kita bagi contoh mudah.
sebelum daripada masuk contoh-contoh yang dibawa dalam kitab ini. Merokok kita bagi contoh kan, merokok dia isu sikit lah kan, biasalah tu kan. Fatwa kebangsaan, fatwa negeri-negeri kata haram, majoriti fatwa kata haram. Akan tetapi ada fatwa-fatwa kecil, fatwa-fatwa kecil yang mengatakan makruh, ada yang kata harus, malahan ada yang mengatakan digalakkan. Ada jugalah yang kata galakkan tu digalakkan kan. Ada beberapa tempat terutamanya di tanah Arab macam di Mesir, di Yaman, yang menggalakkan menghisap rokok. Terutamanya digalakkan, asal hukum tu masih harus ataupun makruh, tapi digalakkan apabila hendak belajar, supaya tak tidur malam dan sebagainya, digalakkan merokok. Bagi kerana itu fatwa yang kecil bagi beberapa tempat, yang terutamanya kalau tok-tok guru dia merokok, maka digalakkan merokok lah, macam tu je kan. Senang cerita kan. Tapi fatwa, majoriti fatwa dengan mudarat yang dibawa dan sebagainya, pembaziran dan sebagainya, mengatakan merokok itu haram. Dan kalau umat Islam melihat pada hadis ini, sekalipun ada hukum yang mengatakan harus, akan tetapi dengan tidak ada manfaat pada perkara tersebut, meninggalkan perkara tersebut itu adalah lebih baik, lebih berakhlak. Maka tidak diperhatikan sangat berkaitan dengan hukum, terutamanya dalam perkara harus. Tapi apabila melihat manfaat yang sia-sia, yang negatifnya lebih banyak, meninggalkan itu adalah lebih baik kan. Kita tengok pun ragu, ramai orang tak suka, budak-budak kecil pun tak suka, maka kalau kita tinggalkan, lebih baik perkara tersebut. Itu sambungan daripada hadis yang panjang riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Rajab Al-Hambali meletakkan beberapa tajuk, antaranya meninggalkan perkara yang syubhah, dikaitkan dengan satu hadis Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Iaitu yang bermaksud perkara halal itu dijelaskan, perkara haram itu juga dijelaskan. Maksudnya halal dan haram tidak ditinggalkan oleh agama, dijelaskan oleh Nabi SAW. Takkan ada perkara yang ragu. Tapi ada juga perkara yang ragu yang ditinggalkan, yang akan diteliti oleh orang-orang yang pakar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak diketahui hukumnya oleh majoriti orang yang lain. Kandungan hadis ini merujuk kepada berwaspada dan tidak melakukan perkara yang meragukan, iaitu perkara syubhah. Ini kerana hati seorang mukmin tidak meragui perkara yang benar-benar halal. Keraguan bermaksud kegelisahan dan ketidaktenangan. Muhammad Abdu dan juga Rashid Ridha membawa pecahan kepada hidayah. Apakah itu hidayah ataupun apakah itu petunjuk? Pembahagian kepada petunjuk. Dibahagikan petunjuk itu kepada 4 bahagian. 4 jenis petunjuk. Pertama disebut sebagai hidayatul fitrah. Pertama petunjuk fitrah, iaitu petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan makhluk, program tu ada terus, fitrah ada kan. Perlukan Tuhan, bila lapar nak makan, bila dahaga nak minum, yang program itu program itu telah diletakkan pada semua makhluk. Bayi pun ada, orang besar pun ada, binatang pun ada. Itu fitrah. Kemudian yang kedua disebut sebagai hidayatul wujdan ataupun hidayatul masyair, petunjuk perasaan. Ada perasaan marah, suka dan sebagainya.
Ada pada kanak-kanak, bayi, ada pada orang dewasa, ada pada haiwan. Ya. Yang ketiga disebut sebagai hidayatul aql, ya, petunjuk akal. Akal ini hanya diberikan pada orang dewasa saja, kan? Pada kanak-kanak tak ada, pada haiwan tak ada, orang kafir ada, orang Islam pun ada. Yang boleh menentukan sebersedikit tentang apa itu benar dan apa itu salah dengan akal, ya. Binatang tak boleh tentukanlah, orang gila tak boleh tentukan benar dan salah, ya? Maka dia tidak dipertanggungjawabkan kalau dia bunuh orang dan sebagainya, ya. Walau bagaimanapun, tiga petunjuk tadi tidak boleh menentukan 100% benar dan 100% salah, ataupun yang disebut dalam Islam sebagai halal dan juga haram, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala bawa satu petunjuk yang disebut sebagai hidayatud din, ya, petunjuk agama. Allah Taala datangkan kitab, Allah Taala datangkan rasul, syarah kitab, ya, yang disebut sebagai halal dan juga haram, ya. Walau macam mana sekalipun berakalnya orang, dia tetap tak boleh menentukan 100% betul, 100% salah, kecuali agama yang akan tentukan perkara tersebut, ya? Sebab kalau dia melihat banyak manfaat, tiba-tiba dia kata halal. Kalau akal dia fikir-fikir benda ni bagus, maka dia boleh kata halal. Kalau ikut akal, ikut dia punya fitrah, ikut dia punya bukan ikut dia punya fitrah, ikut dia punya perasaan dan juga akal dia, ya. Tapi jauh sudut hati dia pasti akan rasa benda ni tak kena, kan? Semua orang akan rasa begitu. Walaupun dia tak tahu hukum haram sekalipun, bila dia tengok arak contoh, tak kena arak ni, tak elok arak ni, ya. Siapa-siapa pun dengan manfaatnya tak banyak dan sebagainya, ya. Sebab tu kalau kadang-kadang yang disebut dalam hadis Nabi SAW, istafti qalbak. Satu hadis Nabi SAW sebut, tanyalah dengan hatimu, berfatwalah dengan hatimu, ya. Bila hati merasakan tidak tenang, maka pasti ada tak betul pada perkara tersebut, ya. Maka jangan biarkan bila hati rasa tak tenang, kita buat juga, kan? Kita buat juga, maka kita bercanggah dengan beberapa perkara, antaranya dalam hadis ini. Meninggalkan perkara yang ragu itu lebih baik. Antara contoh yang disebut di dalam kitab ini adalah Imam Ahmad telah menyebut kewajipan seseorang mengelak daripada mengambil untung daripada benda yang tidak termasuk dalam tanggungjawabnya untuk membayar, ya, dhaman. Imam Ahmad dia bawa satu contoh, tidak wajib ataupun mengelak itu lebih baik daripada membayar sesuatu yang bukan tanggungjawab kita, ya. Maksudnya dalam suatu perkara sepatutnya harganya sekian, tiba-tiba kita terpaksa bayar lebih kerana beberapa perkara, tidak membayar itu adalah lebih baik, ya. Bahasa mudahnya adalah untung atas angin, kan? Ataupun untung atas angin ni lah, benda-benda tambahan yang kita terpaksa bayar, ya. Biasa dengar tuan-tuan untung atas angin ni, kan? Orang minta untung atas angin, kan? Dia tak buat apa-apa tapi kena bayar juga kat dia, kan? Daripada perkara yang kecil ini, yang bermula daripada perkara yang harus, ya, tapi kita mula-mula terpaksa bayar, konon-konon duit kopi ke, istilah macam-macam lah, kan? Duit kopi ke, hadiah ke apa dan sebagainya, akhir sekali membawa kepada satu perkara yang haram, dalam Islam disebut sebagai rasuah, ya. Bermula dengan akhlak yang buruk, iaitu suka mengambil untung atas angin, akhir sekali dia membawa kepada satu akhlak yang buruk, yang haram dalam Islam, iaitu rasuah.
kan. Sikit-sikit kadang-kadang semalam ke kemarin kan, kalau kita baca berita, KP SPRM sebut tentang rasuah yang berleluasa dalam perkhidmatan awam dan tidak menafikan rasuah dalam perkhidmatan swasta. Kita kalau saya nak sebut, saya kata dah lama dah orang tahu, tak payah sebut pun tak apa, orang dah tahu dah. Tapi bila mengeluarkan kenyataan macam tu, memang betul lah, macam itulah kan. Rasuah yang sangat berleluasa bermula daripada akhlak macam ni lah kan. Beberapa situasi kita boleh bawa, sama ada selalu diberikan hadiah kan. Siapa-siapa sekalipun selalu diberikan hadiah, bila sekali tak bagi hadiah maka dia menyusahkan urusan. Faham tuan-tuan? Faham-faham je lah kan. Tak faham pun nak buat macam mana kan. Macam tu. Perkara ini biasa berlaku di mana? Biasa berlaku pada para pemerintah dan para penguatkuasa kan. Orang yang berkuasa memberikan izin, menurunkan tanda tangan dan sebagainya, banyak berleluasanya perkara tersebut kan. Tak ada apa-apa, kita lewatkanlah sikit, kita buat lambat sikit kan. Semua orang tahu benda tersebut, tinggal nak cakap tak nak cakap aja kan. Tinggal nak cakap, tinggal nak buat aduan tak nak buat aduan, tinggal nak viral tak nak viral, itu saja ya. Kita bagi contoh macam sesuatu projek kan, sesuatu projek sepatutnya untungnya sekian-sekian, tapi terpaksa dikurangkan keuntungannya untuk membayar perkara-perkara yang disebutkan tadi, bayar unit itulah, jabatan itulah, nak melalui ini melalui itu. Akhir sekali keuntungan dia berkurang. Disebabkan keuntungan dia berkurang, boleh jadi dia akan mengurangkan kuantiti dan kualiti pada perkara tersebut kan, menyebabkan hasilnya tidak sebaik yang diletakkan dalam kertas kerja dan sebagainya. Kalau dari sudut Islam, contoh kerana rosaknya perkara tersebut, kerana berleluasanya rasuah ini dan sebagainya, projek jadi tak apa cantik dan sebagainya. Boleh jadi kalau surau ke, kalau stadium ke kan, untur kan. Kalau berlaku kematian pada keruntuhan tersebut, maka boleh dituduh pada pembunuhan yang tidak sengaja. Dalam beberapa pandangan mazhab boleh sebut sampai tahap itu, pembunuhan tidak sengaja. Mati orang, kalau tak mati tak apalah, kalau tak takzir saja kan. Mati orang, boleh dihukum pada pembunuhan tidak sengaja. Kena carilah tu, broker ke apa semua kena carilah kan yang terlibat. Kalau tidak sepatutnya tak runtuh, tiba-tiba runtuh kan. Maka perlu dipertanggungjawabkan. Sebab tu kalau perangai untung atas angin ni berlaku banyak tempat. Rosak harga sesuatu perkara kerana untung atas angin kan. Bajet kerajaan hilang contoh kerana benda-benda macam ni lah. Pen sepatutnya 2-3 ringgit jadi 10 ringgit, tu contoh kan. Sepatutnya sekian-sekian harganya murah, tiba-tiba jadi mahal. Naiknya harga rumah kerana broker-broker tanah. Broker-broker tanah lagi semacam lah kalau kita bincang kan. Macam yang berlaku dekat Sungai Buloh baru-baru ni kan. Perobohan rumah dekat Sungai Kedondong ataupun dekat Desa Subang Perantau yang masuk dalam berita itulah kan. Dah minta geran lama tak dapat-dapat. Tak kisahlah kan. Tak dapat kita kata haram lah. Walaupun dari sudut perbincangan Islam ada haknya di situ kan. Kalau bincang pasal undang-undang sekular Malaysia, tak ada lah. Bincang undang-undang sekular memang tak ada lah, tak ada geran, haram, itu je. Tadi dari sudut perbincangan Islam, Ihya'ul Mawad dan sebagainya, ada hak pada orang tersebut. Tapi dah kita ni sekular kan, tak apalah. Tak kisahlah pasal perubahan rumah tu dah haram kan. Tapi kenapa kilang haram boleh pula? Tu jadi persoalan. Kenapa kilang haram tidak
robohkan. Contohlah. Boleh faham tuan-tuan? Itu contoh. Sampai ke musangking dan sebagainya, apa benda berkaitan belakalah. Daripada untung atas angin ni membawa kepada banyak perkara-perkara yang sangat-sangat meragukan. Kan? Antaranya adalah boleh berlakunya monopoli, boleh berlakunya kroni, boleh berlakunya kabel, boleh berlakunya riba dan sebagainya. Daripada benda-benda tersebut. Macam contoh, kalau dari sudut pinjaman, sepatutnya kita pinjam 1,000 bayar 1,000 lah. Kita nak bagi hadiah pada peminjam, terserah. Tapi apabila kita meletakkan kena bagi, jadi riba dekat situ. Sebab tu tuan-tuan, tidak semua benda harus boleh kita anggap biasa, membiasakan benda yang harus. Tak apa harus je ni kita katakan. Tak apa harus. Akhir sekali terbiasa dengan harus-harus yang sia-sia membawa kepada makruh sampailah kepada perkara yang kepada perkara yang haram. Sebab tu kalau bila benda ni dah terbiasa, semua tempat nak untung atas angin, kadang-kadang kalau benda ni sampai, kalau yang pernah kami bincang, sampai kepada para pendakwah pun berlaku beberapa kes macam tu. Dulu tahun lepas ingat saya ada timbul isu broker kuliah, pun semacam juga kan. Dia kata Majid Surau nak cari pengkuliah melalui saya. Lepas tu nanti dia deal dengan pengkuliah, bayar kat dia. Untung dia atas angin. Okay. Jadi letak harga semacam rosak sampai kepada, kalau kecil-kecil ni tak apalah, rosak sampai nak jemput selebriti, dia punya untung semacam. Nak jemput selebriti mungkinlah 10,000 je kan, tiba-tiba kena bayar 20,000, 10,000 masuk kat dia. Rosak harga. Dah lah cakap pun sikit aja, bukannya banyak pun, sampai 20,000 apa benda kan. Itu contoh kan. Rosak banyak benda atas perkara yang kecil, yang sia-sia, untung atas angin. Dan satu perkara yang mungkin saya nak kongsi, macam contoh bermewah dalam Islam. Antara perselisihan yang berlaku di kalangan para sahabat satu ketika dahulu, iaitu antara Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar berpandangan bermewah itu tidak boleh dalam Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan berpandangan pada keperluannya diharuskan. Jadi pertikaian antara para sahabat bawa kepada Saidina Uthman. Saidina Uthman kata kamu betul tapi tak sesuai. Saidina Uthman kata pada Abu Dhar, kamu betul tapi tak sesuai. Kamu lebih tepat. Kamu lebih menepati Nabi dan para sahabat. Kan? Nabi tak bermewah. Sayyidina Abu Bakar tak bermewah. Sayyidina Umar tak bermewah. Itu lebih tepat. Tapi mungkin zaman tak sesuai. Yang dimaksudkan adalah pada keperluannya itu. Mungkin satu ketika kita naik keldai, sampai satu masa naik kuda. Pada pandangan Abu Dhar tak boleh. Ketika zaman Sayyidina Umar kamu tak berani menaiki kuda, kenapa zaman sekarang kamu naik kuda? Pada pandangan Abu Dhar Al-Ghifari. Pada pandangan Muawiyah tak apa, pada keperluannya. Yang jadi masalah, kalau sepatutnya pakai seekor kuda, simpan 10 ekor kuda. Itu jadi masalah. Kan? Mana datang 10 ekor kuda? Kan? Macam kalau perbincangan sekarang kan, sepatutnya cukuplah 2 kereta para pemerintah kan, cukuplah 2 kereta, 10 kereta simpan, mana datang ni? 10 rumah lagi simpan, mana datang? Sepatutnya tak cukup. Kalau kira-kira
gaji dan sebagainya tak cukup. Datang mana ni? Itu masalah. Bermula dengan terbiasa bermewah, akhir sekali membawa kepada perkara-perkara yang haram, mengambil hak yang tidak sepatutnya. Kan, itulah projek, itulah apa semua benda-benda yang secara umum diketahui. Ataupun dari sudut masyarakat umum dah terbiasa bermewah, akhir sekali meminjam. Kerana komitmen yang banyak terpaksa meminjam. Pinjam tak apa, tapi meminjam dengan alung dan sebagainya, akhir sekali terpaksa membayar riba yang banyak, haram. Kan? Terpaksa bermain dengan benda-benda yang haram. Asal-asal tak apa lagi, bermewah itu harus. Kepanjangan pandangan, bermewah itu harus. Tapi bila bermewah yang melampau, boleh membawa kepada haram. Kemudian teliti dalam warak. Maksudnya kalau dari sudut perbincangan ini, akhlak ini, dari sudut istilahnya, istilah tasawuf ataupun istilah biasa disebut sebagai warak. Kan, warak itu dituntut dalam Islam. Kan, merasa cukup pada sesuatu perkara, tidak menunjuk dan berlebih-lebihan. Itu disebut antaranya sebagai warak. Sifat para ulama, sifat para anbiya dan sebagainya. Kan? Tapi kalau mula tidak warak, takut bawa benda-benda tersebut lah. Kan? Kemudian yang terakhir tuan-tuan, yang saya sebut tadi sebagai hati sebagai neraca, yang disebut oleh Nabi SAW, istafti qalbak. Sebab tu kadang-kadang kita sebut banyak perkara-perkara yang ragu ataupun banyak perkara-perkara yang mungkar, kita tahu benda tu tak betul. Satu hadis Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan hatinya, kalau tak mampu dengan lidahnya, tak mampu lagi dengan hatinya, itulah selemah-lemah iman. Ramai kita melihat kemungkaran dan kerana tak mampunya kita benci dengan hati saja. Kan? Tapi tak boleh kekal benci dengan hati. Kena ada yang bangkit, menolaknya dengan mulut dan lidah, dengan tangan dan juga lidah. Kan? Sebab tu bila timbul benda-benda macam di Sungai Buloh dan sebagainya, ramai rasa itulah kan, itulah sajalah. Kan? Tapi tak boleh buat apa-apa. Sebab tu tak boleh, banyak benda tak boleh nafi. Kita kata mungkin ada sedikit kesalahan, tapi tak boleh nafi dari sudut besarnya sesuatu isu. Kan? Kita kata memang rasuah banyak berlaku kalangan penguat kuasa, tak boleh nafi benda tersebut. Memang berlaku, semua orang tahu. Tapi fakta mungkin silap, sekian tempat tak berlaku, sekian tempat berlaku. Tapi secara keseluruhannya memang berlaku. Rasuah ni merata-rata negara semua ada. Malahan beberapa tempat menjadi kebiasaan. Macam di Mesir contoh, kebiasaan kalau nak sesuatu benda cepat lulus, memang kena hulur. Pasport, nak buat pasport, nak buat visa, nak buat urusan pendaftaran di Al-Azhar sekalipun, terpaksa juga kena bagi. Istilahnya duit syai lah, duit kopi, duit teh. Kena bagi duit teh juga. Kalau tidak dia buat lengah, kita esok-esok lah dia buat macam tu. Sebab tu bagi yang faham, beberapa perkara boleh dianggap sebagai hadiah. Setakat bayar duit kopi, tak apa lagi, hadiah je lah, bagi kat dia. Kalau dah mula minta semacam, saya kalau boleh saya nak 1,000 lah, 1,000 tu jadi haram. Kan?
Itu masalah, ya. Jadi hadis ini tuan-tuan, hadis yang pendek, akan tetapi membawa satu prinsip kepada umat Islam, ya, iaitu apabila kita ragu perkara tersebut, meninggalkan perkara tersebut itu lebih baik, itu lebih mulia. Maka kita boleh berprinsip dengan, sebab tu kalau orang tak boleh beli kita bermudah-mudah, tak kisahlah, tak lulus tak apa, peduli apa daripada kita terlibat dengan perkara-perkara haram, kan? Jadi itu perkongsiannya lah pada pagi ini, ya, hadis yang ke-11 daripada Al-Arba'in Nawawi dan juga Ibn Rajab Al-Hambali. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada hadis yang ini, ya, dan menjadikan kita boleh beramal dengan perkara tersebut, ya. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.